Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Hai, apa kabar? Jadi hari ini kita akan teruskan kelas sains kita dengan unit pertama iaitu kemahiran saintifik. Untuk pengetahuan semua, dalam unit ini kamu akan mempelajari beberapa kemahiran saintifik yang terdiri daripada kemahiran proses sains. Dalam unit ini, kemahiran proses sains yang kamu akan pelajari ialah memerhati, mengelas, mengukur dan menggunakan nombor, dan seterusnya berkomunikasi. Dan selepas itu, kamu juga akan belajar kemahiran manipulatif. Tapi hari ini kita akan fokus kepada kemahiran proses sains terlebih dahulu. Kemahiran proses sains yang pertama ialah memerhati. Memerhati ni, untuk membuat pemerhatian, kamu perlu menggunakan kesemua deria yang ada. Ingat semula, deria kita ada berapa? 5, 4. Kita ada 5 deria. Kita ada deria penglihatan, deria pendengaran, deria hidu, deria rasa dan juga deria sentuhan. Ini adalah kelima-lima deria yang kamu perlu tahu kerana kita akan menggunakan deria ini untuk membuat pemerhatian. Untuk membuat pemerhatian ni kita memerlukan kelima-lima deria kita. Contohnya, dalam situasi ini, Nisa dengan juga adiknya, diorang membantu ibu untuk membuat roti. Semasa ibu Nisa membuat roti, Nisa dan adiknya memerhatikan. Diorang membuat pemerhatian dengan melihat perubahan adunan. Dalam situasi ini, diorang menggunakan deria penglihatan untuk melihat perubahan adunan. Kalau kamu tengok adunan ni daripada kecil dia menjadi besar, dia mengembang. Macam mana diorang tahu adunan tu mengembang? Diorang melihat menggunakan deria penglihatan. Itu deria penglihatan. Kita memerhati menggunakan deria penglihatan. Seterusnya, menghidu bau roti yang sedang dimasak. Menghidu bau roti yang sedang dimasak. Wah, sedapnya bau roti ini. Macam mana dia tahu bau roti itu sedap? Mereka menggunakan deria hidung untuk memerhati macam mana sebenarnya bau roti ni. Dan seterusnya deria sentuhan. Kalau kamu tengok Nisa, dia larang adiknya untuk menyentuh ketuhar kerana ketuhar itu panas. Dan seterusnya deria pendengaran. Ni kita mendengar bunyi ketuhar. Bila sudah bunyi ketuhar, maksudnya oven tersebut, dalam oven tersebut maksudnya kek tersebut telah masak ataupun roti tersebut telah masak. Jadi kita dapat melihatlah ataupun kita dapat membuat perhatian apabila kita menggunakan kelima-lima deria yang ada. Kita mengumpulkan maklumat tentang perubahan yang berlaku di sekeliling dengan cara melihat, menghidu, merasa, menyentuh dan mendengar. Proses ini dikenali sebagai kemahiran memerhati. Boleh faham? Good. Saya teruskan dengan kemahiran proses sains yang seterusnya iaitu kemahiran mengelas. Untuk mengelas, kita akan mengelas, maksudnya kita akan membahagikan contohnya haiwan ini kepada beberapa kelas. Macam kamu juga pergi sekolah, ada kelas kan? Ada kelas pertama, kedua, ketiga. Sama macam haiwan ni, kita akan kelaskan dia ke dalam 2 kelas. Tetapi sebelum kamu membuat pengelasan, kamu perlu mengenal pasti ciri sepunya dan ciri berbeza. Apakah dia ciri sepunya? Ciri sepunya maksudnya ciri yang sama. Contohnya antara ke-6 ekor haiwan ini, apakah ciri yang sama? Apakah ciri yang boleh digunakan untuk mengelaskan mereka ke dalam kumpulan yang sama? Saya bagi contoh itik. Itik mempunyai kepak dan berkaki 2. Harimau dia tidak mempunyai kepak.
penguin mempunyai kepak dan berkaki dua. Maksudnya, itik dan juga penguin ni boleh dikelaskan ke dalam kumpulan yang sama. Okey, kerana mereka mempunyai ciri sepunya. Okey, manakala itik dan harimau tidak boleh dimasukkan di dalam kelas yang sama. Okey, jadi harimau nanti akan dimasukkan ke dalam kelas yang lain. Okey, kita akan lihat contoh. Nanti kamu boleh rujuk kamu punya buku teks untuk lihat penerangannya. Okey, sekarang cikgu bagi contoh. Ini dia. Kita akan lihatlah pengelasan. Okey, itik, penguin dan elang mempunyai ciri sepunya, iaitu mempunyai kepak. Jadi kita kelaskan mereka ke dalam kumpulan haiwan yang mempunyai kepak. Okey, dan seterusnya kelas yang kedua iaitu kambing, tenuk dan harimau berbeza. Berbeza dengan siapa? Dengan itik, penguin, elang kerana tidak berkepak. Jadi diorang ni yang 3 ekor haiwan ni berbeza sebab diorang tidak mempunyai kepak kan. Jadi kita kelaskan diorang kepada kumpulan yang lain. Jadi sekarang kita ada dua kelas. Satu kelas haiwan yang mempunyai kepak dan kedua kelas haiwan yang tidak berkepak. Itu cara kita membuat pengelasan. Okay, boleh faham? Okay, good. Okay, next is ni boleh nampak boleh nampak macam mana kita membuat pengelasan. Okay, perlu ingat ya, bila kita membuat pengelasan, okay, pastikan pengelasan itu dibuat dalam bentuk gambar rajah macam ni lah. Okay, dia kena jelas. Okay, gambar rajah. Contoh kita ada senarai haiwan dan juga kita ada kelas pengelasan tersebut dan ciri-ciri. Okay, contohnya kali ini kita fokus kepada ciri berkepak dan tidak berkepak. Okay, dan nanti kamu boleh cuba untuk kelaskan haiwan tersebut menggunakan ciri-ciri yang lain. Okay, boleh? Okay, good. Okay, seterusnya kemahiran yang ketiga iaitu mengukur dan menggunakan nombor. Macam mana pula dengan kemahiran ni? Senang je. Okay, kemahiran mengukur dan menggunakan nombor ini, okay, kita akan menggunakan alat piawai. Maksudnya kita akan menggunakan peralatan untuk mengukur sesuatu. Okay, contohnya dalam situasi ini, kedua-dua rakan ini mengukur berat mereka. Macam mana dia mengukur berat? Dia menggunakan alat penimbang. Jadi dia mengukur nombor menggunakan alat penimbang. Kita tidak boleh suka hati mengukur. Kita mesti ada alat yang boleh digunakan untuk mengukur. Kita tidak boleh main teka juga. Maksudnya data kita tersebut dia kena berdasarkan pemerhatian yang kita dapat lihat pada alat piawai. Contohnya pada alat penimbang ini. Alat penimbang ini yang kawan perempuan ni boleh nampak lah, beratnya tu adalah sebanyak 24 kg. Okey, sama macam kawannya ni, ni macam ni. Dia boleh nampak dia dekat sini, berat kawannya adalah 35 kg. Okey, macam mana dia tahu? Dia tahu sebab dia menggunakan alat piawai seperti mesin penimbang. Ini kemahiran yang kamu juga perlu tahu, merupakan kemahiran yang pentingnya dalam kemahiran proses sains. Okey, nanti kita akan belajar bagaimana untuk menggunakan alat-alat piawai ini untuk mengukur. Okey, okey, dan yang terakhir sekali ialah berkomunikasi. Okey, berkomunikasi ni, untuk tahun 1 kamu sudah belajar. Berkomunikasi ni dia ada 3. Okay, pertama melalui lisan. Macam yang cikgu buat cikgu bercakap, itu lisan. Okay. Yang kedua melalui lakaran. Lakaran ni contohnya melukis. Okay. Dan yang ketiga adalah menulis ataupun tulisan. Okay. Itu antara kaedah berkomunikasi yang kita gunakan dalam sains. Okay. Tapi kali ini pada tahun 2 kamu akan menggunakan seperti dalam ni lah, kamu akan menggunakan maklumat dalam bentuk jadual. Okey, dalam bentuk jadual ni, daripada bentuk jadual ni kamu boleh dapatkan maklumat mengenai apa yang sebenarnya ingin disampaikan. Okey, contohnya dalam jadual ni adalah jadual bertugas. Jadi dari sini kamu tahu siapa yang bertugas untuk menyapu pada hari Isnin. Dalam jadual ni kamu boleh nampaklah Ismail dan Ramlah bertugas untuk menyapu pada hari Isnin. Ini ialah salah satu cara
kita berkomunikasi. Okey, bukan setakat melalui lisan, tulisan ataupun lukisan, tapi juga boleh melalui jadual. Okey. Jadi mencatat dan membacakan maklumat adalah antara bentuk kemahiran komunikasi. Kemahiran komunikasi juga boleh dilakukan dalam bentuk gambar, carta, graf dan model. Contohnya, komunikasi pun boleh melalui gambar. Contoh ada gambar ikan. Okey, carta, graf. Okey, boleh nampak ya graf dan juga model. Ini adalah beberapa cara untuk kita berkomunikasi. Okey, rasanya setakat itu sahaja. Nanti kita teruskan pada masa akan datang. Kita akan teruskan dengan kemahiran manipulatif. Okey, sekian. Terima kasih.